Dan pastinya kita nak lanjutkan perbincangan ini bersama dengan tetamu kita yang sudah pun berada di studio bersama dengan kita, iaitu saya nak raikan kehadiran yang berbahagia Profesor Dr. Sabri Musa, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Melayu. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan rata-rata kita lihat mahasiswa-mahasiswa kita juga bahagia dengan harga siling RM350. Mahal pula tu kan? RM3.50. Jadi daripada Profesor sendiri, macam mana sambutan mahasiswa terhadap program ini? Alhamdulillah ya, semenjak dilancarkan memang rata-rata sebahagian mahasiswa berpuas hati dan menyambut baik perancangan untuk mengadakan harga bajet di bawah bakul siswa keluarga Malaysia ni ya. Dan di Universiti Malaya sendiri kita ada lancarkan juga apabila dilancarkan oleh KPT mengenai kawalan harga makanan bajet di IPT memang kita menyambut baik. Sebenarnya kita dah alert mengenai perkara ini dari awal lagi dengan isu kenaikan ayam. Setengah pelajar-pelajar ada mengadu kepada bahagian hak ehwal pelajar menyatakan harga di kafe-kafe dinaikkan. Mungkin menu ayam yang biasanya RM5 dijadikan RM6 atau RM6.50 oleh pengusaha tertentu, dan kita terus memantau sebenarnya, dan dengan adanya launching oleh pihak KPT, kita menyambut baik dan terus kita adakan perjumpaan dengan pengusaha-pengusaha nak memastikan apa yang kita tawarkan sejajar dengan disarankan oleh KPT, dan harga adalah yang win-win situation, yang pelajar boleh mendapat manfaat dan pengusaha juga mendapat sedikit keuntungan. Tak bolehlah rugi langsung kan. Okay. Dan kalau kita lihat sebenarnya daripada pihak universiti sendiri memang menyambut baiklah dari segi adanya bakul makanan siswa keluarga Malaysia ini. Tetapi kalau nak dilihat daripada apa yang disampaikan oleh Prof tadi, nak ada win-win situation ini, bagaimana mungkin dari segi kata sepakat yang dibawakan sewaktu perbincangan pihak universiti bersama dengan pengusaha kafeteria di universiti? Ya, apa yang kita lakukan adalah perbincangan yang mana kalau boleh kita hendak pengusaha menawarkan harga yang seminimum mungkin, RM3.50 minimum seperti yang dicadangkan, dan kita ada capai sepakat. Saya bagi contoh di Universiti Malaya. Di universiti lain-lain ada harga yang berbeza yang ditetapkan mengikut keberadaan di mana universiti itu, mengikut taraf kehidupan yang ada di dalam persekitaran. Dan kita dapat di Universiti Malaya kita dapat tawarkan RM3.50 untuk lauk telur, nasi, sayur, dan option adalah sup dan juga sambal belacan. Untuk ayam ataupun ikan kita tawarkan RM5. Tetapi ayam atau ikan, nasi, sayur dan optionnya sup ataupun sambal belacan, tetapi kita tak kompromi size, kuantiti ayamnya. Sebab the trick area is a portion yang kita beri itu, ya. Sebab kita nak juga mahasiswa merasakan makanan yang secukupnya berkhasiat. So itu yang kita tekankan. Pastinya setiap IPT ini mempunyai pendekatan yang berbeza, termasuk UM sendiri. Dan selain daripada itu, kita berbincang dengan pengusaha dan kita menyambut baik moratorium 6 bulan tiada kadar sewa yang diberikan. Itu dalam proses, kerana universiti juga mempunyai proses masing-masing. Moratorium itu maksudnya adakah dihapuskan terus sewa untuk 6 bulan pertama ataupun selepas 6 bulan pertama akan dibayar balik oleh pengusaha. Itu satu benda yang perlu jelas dengan pengusaha. Deferment, deferment. Tetapi sebaiknya macam kita cuba mengurangkan sewa ataupun batalkan terus sewa untuk 6 bulan yang pertama. Nak pastikan yang pelajar dapat menikmati harga yang lebih baik dan dalam masa yang sama pengusaha tidak rugi. Itu yang penting. Itu yang penting. Semestinya pihak KPT dan juga pihak universiti cakna akan keperluan ini untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Tapi macam mana pula dengan pengusaha-pengusaha yang terpaksa mengikut bajet RM3.50 ini? Jadi kita bakal bersama dengan Encik Azhar Rizal Muhammad Ayub, seorang pengusaha kafeteria di UPM, Universiti Putra. Assalamualaikum, Encik Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama-sama kita. Saya Darina nak bertanya sikit kepada pengusaha-pengusaha. Kau tengah masak ke apa tu, Cik Rizal? Itulah dia, Encik Rizal. Maaflah kalau kami mengganggu. Allahu Akbar, tengah mengangkat makanan tu. Okey, itulah di antara contohnya yang kita dapat nampak di sini. Jadi kepada Encik Rizal, apa yang kita nampak kat depan tu? Kita nampak nasi, ada telur, ada sambal sikit tu. Adakah itu antara pakej bakul siswa keluarga Malaysia?
Ya, ini salah satu daripada menu-menu yang berharga RM3.5. Yang kita buat kat sini lah. Okey. Yang kat sini dia panggil menu kasih pelajar bakul keluarga Malaysia. Menu kasih menu pelajar. kasih pelajar. Nama gimmick yang bagus. Cik Rizal mungkin juga boleh kongsikan kepada kami sebab kita seperti yang difahamkan oleh Prof bersama kami perbincangan ini, kalau boleh setiap daripada pengusaha ini pastinya kalau nak berniaga kita fikir sendirilah nak untung. Dalam penetapan harga RM3.50 sebagai harga ceiling itu, bagaimana untuk pastikan yang sama-sama mendapat manfaatnya? Siswa-siswi ini dapat menikmati hidangan yang orang kata boleh mengenyangkan. Berkhasiat. Dalam masa yang sama juga pengusaha tidaklah rugi. Bagaimana agaknya Cik Rizal mencari orang kata sepakat ya, untuk memastikan dapat untung dan juga siswa-siswi ini pun dapat makanan yang bermanfaat. InsyaAllah. Alhamdulillah lah, satu cadangan menu yang amat baik dengan RM3.50. Bagi kami berpandangan yang mengenakan menu ini tepat pada masanya dengan keadaan sekarang, dengan keadaan ekonomi yang membebankan sekarang ini. Mencabar pada masa kini, saya harap dengan menu yang RM3.50 ini kita mampu membantu pelajar bagi meringankan beban mereka yang tidak kemampuan. Okey. Alhamdulillah. Cik Rizal, kalau boleh kongsikan antara menu yang kami nampak kat sini ni. Mungkin boleh cerita sikitlah apa menunya. Nampak macam ada kuah, tak tahulah kari ke sambal ke kan. Mungkin boleh cerita sikit apa menu yang ada tu. Ya, menu sini apa yang ada sekarang tu masak asam pedas tetel. Sedap tu. Asam pedas tetel dengan salad. Salad. Sekali lah. Okey, kita dah nampak asam pedas tetel. 4-5 ketul macam tu lah. Okey. Yang sebelahnya tu apa pula tu? Tunjuk sikit. Yang sebelah tu Ada ayam goreng. ayam goreng dengan kuah kari. Campur terung sekali dengan kacang apa semua ada dalam tu. Dan semua ini untuk RM3.50. Yang tu untuk RM3.50. Wow, siap Kalau dengan saya dah ayam kenyang dah, lagi. Cik Itulah Rizal. dia. Weh, macam nak minta Rina keluarkan balik kad matrik dia. Pergilah makan murah-murah kat sana. Tapi sebagai peniaga ya, kita pun cakna akan keperluan peniaga untuk membuat sedikit untung untuk kelangsungan hidup juga. Jadi kita nak tahu dengan harga siling RM3.50 ni, adakah peniaga membuat untung dengan kuantiti atau mendapat harga yang lebih murah dari pembekal? Macam mana cerita dia? Kita macam ni, kalau nak kita hanya dapat berdasarkan melalui kuantiti lah. Kuantiti ya? Kita sudah ramai yang membeli, kita dapat daripada situ lah. Cik Rizal. Okey. Cik Rizal, daripada menu-menu yang dah ditunjukkan tu ada asam pedas, ada ayam goreng semua tu kan. Bagaimana mungkin sambutan siswa dan siswi terhadap menu-menu yang disediakan di kafeteria UPM ini? Alhamdulillah lah, sambutan tu rata-rata amat menggalakkan daripada student sendiri. Alhamdulillah. Dan banyak mengucapkan terima kasih lah kepada pihak universiti, kerajaan dan kepada kita lah peniaga-peniaga yang sanggup membuat dengan harga bajet ni lah. Saiz hidangan Orang rasa terharu sangat lah. Alhamdulillah dengan keterharuannya. Tapi kita nak tanya juga, saiz hidangan tu memang standard lah, yang itu menjadi piawaian dia. Yang menu yang dihidangkan sekarang ni, apa yang dihidangkan tu? Nampak macam daging tetel. Daging tetel. Daging tetel ada telur lagi. Inisiatif daripada kami sendiri lah. Okey. Ayam ni kita memperbagikan menu. Ada berapa banyak menu sebenarnya, Cik Rizal? Ada berapa banyak menu sebenarnya? Ada 4 menu sebenarnya. 4 menu. Yang terakhir sekali apa dia? Tunjuk sikit untuk kita. Yang tadi dah 2 kan? Ya. Yang ni untuk sambal telur sambal dengan sambal tempe. Sambal tempe Sambal tempe dengan sambal telur sedap tu. Awet muda tu.
Satu lagi menu Cik Rizal? Satu lagi nasi secara ala kampung lah kita buat ayam cincang dengan kuah kari sekali ya. Kuah kari sekali tadi lah. Itu dia. Jadi saya dapat bayangkan kalau saya jadi mahasiswa untuk RM3.50 dapat saiz macam tu dan dapat lauk yang sedap, insya-Allah dah syukur, alhamdulillah. Baik, kita juga nak tanyakan dengan Prof sendiri kan. Kalau kita lihat penetapan harga RM3.50 sebagai harga ceiling ini pastinya adalah untuk mengurangkan beban siswa dan siswi di IPT. Tetapi dalam situasi sekarang ini, adakah sebenarnya ianya adalah bermusim ataupun ianya akan kekal di IPT? Okey, sepatutnya dengan kadar kenaikan harga secara keseluruhan, apa yang dijalan ni yang kita inginkan adalah kekal, bukan bermusim sahaja. Sebab tu kita kena lihat jangka masa pendek, mengejut lagi ni, dan juga jangka masa panjang akan datang macam mana yang perlu dibuat. Di Universiti Malaya sendiri sebenarnya bantuan kebajikan pada pelajar diberi even sebelum keadaan kejadian sebegini. Kita memberi bantuan dari segi keuangan kepada pelajar, terutama pelajar-pelajar B40. Saya langsung keuangan dari segi cash money, walaupun kita sebut voucher makanan, kadang-kadang keperluan pelajar kita bagi cash masukkan dalam akaun jika memenuhi kriteria. Kadang-kadang ada juga pelajar yang boleh menerima sehingga 1,800 satu semester. Yang B40 yang betul-betul kita ada kriteria tertentu. Masukkan cash dan bergantung pada pelajar, kerana pelajar sekarang bukan hanya makanan. Keperluan harian mereka sebulan pasti data RM50 sebulan belajar online. Itu semestinya. Itu wajib, dan yang kita tak boleh nampak secara langsung. Selain daripada itu, pembekalan peranti. Universiti Malaya tahun lepas kita bagi 221 peranti kepada pelajar yang memerlukan. Additional kita akan bagi pada pelajar baru. Selain daripada itu kita ada dapatkan dana daripada korporat-korporat yang mana kita akan bagi pada pelajar secara cash juga. Kita ada kriteria, kita ada laporan lengkap kepada korporat-korporat yang berikan kepada kita. Semua direkodkan. Dan kita telah memberikan lebih daripada 2 juta sebenarnya jumlah yang kita cari sendiri, dan kita juga ada tabung zakat untuk pelajar yang memerlukan. Jadi ini merupakan insentif daripada Universiti Malaya sendiri. Ya, untuk pelajar-pelajar kita. Kerana keberadaan kita adalah di tengah-tengah dan kita semak balik, kita lihat akan cost of living bulanan yang diperlukan oleh pelajar. Termasuk sewa, kalau yang tak dapat tinggal di dalam, tinggal di luar tu, kita kaji kadar sewa berapa yang diperlukan oleh mereka. Kerana duit daripada PTPTN ataupun bantuan memang tak cukup sebenarnya untuk pelajar-pelajar. So kalau kita ikut kos sara hidup di mana lokasi universiti tersebut, jangan kita lupa pelajar-pelajar atau mahasiswa je datang daripada pelbagai tempat. Jadi mungkin datang daripada keluarga yang susah dan sebagainya. Jadi adakah mereka diberi kelebihan dan sebagainya? Ya, kita ada rekod data kita B40, even B20 dan pelajar daripada Air Kasih, yang mana pelajar-pelajar asnaf. Kita ada data dan kita memang bagi bantuan kepada pelajar-pelajar. Alhamdulillah. Dan kita juga mengharapkan agar inisiatif yang digerakkan ini oleh KPT ini di semua IPT ini dapat meringankan beban siswa dan juga siswi. Dalam masa yang sama, kita tidak melupakan golongan pengusaha kafeteria sendiri untuk mereka juga menerima manfaatnya. Orang kata sama ada, sama rasa, dan sekurang-kurangnya kita melihat ia adalah satu pendekatan yang dapat memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Jadi apa yang kita nampak di sini, Rina, dengan moratorium yang diberikan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi sedikit sebanyak membantu penjual atau peniaga-peniaga untuk melepasi kos sara hidup mereka juga. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Sabri Musa, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya. Teruskan maju ke depan, Profesor, ya. Baik, terima kasih juga kami nak ucapkan kepada Cik Muhammad Azhar Rizal Muhammad Ayub, pengusaha kafeteria Putra UPM yang turut bersama kita berkongsi menu-menu menarik yang ada di kafeteria sana. Okey. Last kali saya dapat nasi kerabu tu. Kena tanya juga. Encik Rizal, nasi kerabu ni berapa? Nasi kerabu kat depan mata ni berapa? Nasi kerabu ni harga dia RM6. RM6. Okey, kalau nak fully loaded begitu, RM6. Tapi masih berbaloi. Terima kasih Encik Rizal dan teruskan usaha anda untuk memberikan makanan yang berkhasiat kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Harapan masa depan Malaysia. Baiklah, kita nak berehat seketika.